Akhirnya, sebelum kita bercerita akhirnya lah, saya nak bercerita tentang isu ada satu benda yang saya letak lebih kurang dalam 12 jam, 13 jam lalu lah. Saya kata bahawa Sanusi akan ditangkap, berkemungkinan akan disoal siasat dan ditangkap sekali lagi dalam isu yang melibatkan SPRM. Yang tadi itu polis Tapi ada satu gerakan telah dibuat untuk membuat laporan berkenaan salah laku lah, melibatkan akta SPRM. Telah pun dibuat laporan itu hari ini, dan saya menyatakan bahawa masa saya posting tu dalam Facebook saya, tak mai orang take it seriously kan. Orang kata tak adalah, inilah itulah. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Kita baca kenyataan ini. Okey. Isu REE, siasat SPRM siasat seorang menteri besar. Suruhanjaya SPRM membuka kertas siasatan berhubung penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa melibatkan seorang menteri besar dalam isu pelombangan nadir bumi unsur nadir bumi REE. Menurut sumber, aktiviti pelombangan tersebut dipercayai dilakukan secara tidak sah sekaligus menyebabkan kerugian dalam kerajaan negeri. Menurutnya, isu pelombangan haram dan kerugian hasil bumi itu telah diadukan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan termasuk gerakan anti Sanusi pada Mac lalu. Difahamkan daripada penduduk di kawasan Bukit Enggang Sik, Kedah, beberapa kerja pelombangan haram itu telah dibuat secara besar-besaran sebelum ditumpaskan oleh pihak berkuasa. Pada Januari lalu, UMNO Kedah juga pernah mengesahkan SPRM untuk menyiasat dan mendedahkan hasil siasatan sama ada terdapat campur tangan politik dalam isu kecurian REE yang mendatangkan kerugian besar kepada negara, katanya pada Selasa. Jelasnya, aduan itu adalah hasil daripada satu surat viral berkaitan pemohonan kuota kerajaan asing kepada KDN. Ia kononnya bagi projek usaha sama antara kerajaan negeri dengan sebuah syarikat tempatan dan syarikat dari negara China, ujarnya. Jadi dalam perkara ini tuan-tuan, jangan terkejut selepas ini. Perkara kedua yang Sanusi akan kena adalah berkenaan dengan berkenaan dengan REE ini, salah guna kuasa ini, dan pihak SPRM kalau lengkap siasatan dia berkemungkinan akan angkut Sanusi pula lepas ni. Detail dia saya ada sebenarnya, laporan-laporan itu dah ada kan, saya dah dedahkan beberapa kali dah. Tuan boleh tengok video-video sebelum ini. Namun SPRM kali ini dia memang sekarang ini persoalan dia, adakah Sanusi akan diletakkan jadi calon? Kan yang kalau kita tengok sebelum ini berkaitan dengan apa orang kata kes hasutan ni bolehlah dia nak main-main lagi. Tetapi kalau kita tengok berkaitan dengan SPRM bagaimana pula? PAS dan PN hari ini memberi bayangan bahawa mereka tidak goyah dengan dua tuduhan berkaitan menghina Raja-Raja Melayu. Tak goyah dengan hina Raja Melayu ni tuan-tuan yang dikaitkan dengan Muhammad Sanusi. Justru salah seorang pemimpin kanan terbabit, Tuan Ibrahim Tuan Rahman, menegaskan Sanusi akan tetap diturunkan sebagai calon PRN di Kedah ini. Bahkan, kata timbalan Presiden itu, Sanusi setakat ini kekal sebagai pertaruhan utama dalam usaha PN mempertahankan Kedah dari rampas oleh pihak lawan. Isu dia, kalau sekiranya dalam pada kempen itu berlaku Sanusi ditahan oleh SPRM, bagaimana keadaan dia? Kalau berlaku dakwaan dan tangkapan, bagaimana keadaan dia? Adakah beliau akan terus ataupun tidak dijadikan calon dan diletakkan calon sekali lagi sebab kita ada lebih kurang 29 hari lagi 29 hari pada 29 hari bulan so lebih kurang dalam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari lagi before penakmaan calon, dan anything can happen dalam tempoh 10 hari. Kita tengok siasatan polis tu pun 3 hari. Ini SPRM dia kata dah bulan Mac dah laporan tu dah ada, laporan terhadap Sanusi mengenai REE ni dah bulan Mac hari tu dah dibuat. Takkanlah tak conclude lagi dah bulan 7, 2 bulan dah siasatan tuan-tuan. Tiba-tiba hari ini keluar dalam surat khabar bahawa SPRM menyiasat seorang menteri besar berkaitan dengan REE. So menteri besar mana lagi? Kalau bukan menteri besar Kedah. Kalau menteri besar Terengganu, yang tu berkaitan dengan tanah. Malam tadi saya ada dedahkan tentang tanah dan ada yang tanya saya, menteri besar Terengganu ni akan kena juga ke Is? Ya. Menteri Besar Terengganu ni pun akan kena juga. Termasuklah ada satu adun yang mentransferkan tanah kepada isterinya sendiri. Ini Menteri Besar pun transfer tanah kepada isterinya juga. Kan? Kemudian dalam satu kes lain, dia jual tanah pada undervalue. Bukan transfer tanah pada isterinya, tetapi jual tanah pada koperasi, pada NGO milik isterinya. Di mana isterinya merupakan pengurusi dalam NGO itu pada kadar yang lebih rendah daripada harga pasaran. 30 juta, 500 ribu je premium. Pada premium 5 juta. Tapi dia kena bayar 500 ribu saja. Dan tanah di Kuala Berang
melibatkan 3 plot tanah yang ditransfer kepada isteri, katanya isteri kepada Adun tersebut, yang mana tanah tersebut ditransfer kepada isterinya. Kemudian dia juga adalah salah seorang ahli lembaga pengarah di dalam syarikat tersebut. Oh tuan-tuan, saya tak tahulah PAS ni kan, apa jadi pada PAS tuan-tuan. Ini memang betul ambil ghanimah ni kan, memang betul ambil ghanimah ni. Ui, bahaya ni tuan-tuan kan. Tapi itu yang berlaku sekarang ini di mana kenyataan daripada polis, daripada SPRM nampaknya semakin menggoyahkan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan terbaru tuan-tuan, berkenaan dengan Vincent Tan saman kerajaan, Sultan Selangor terkait atas pemindahan Menteri Besar Selangor. Dan report-report yang ada sejumlah 58 report, termasuklah report oleh ahli Dewan Diraja Selangor sendiri. Kita lihat bahawa sifat kes ini ataupun kecenderungan kes ini menghina ataupun memberi bangkit marah isu-isu institusi diraja. Maka disebabkan kita tidak dapat untuk menelefon untuk memaklumkan, kita cuba untuk mencari beliau dan kita dapat jumpa beliau pada jam 2.30 pagi di kawasan Mont Kiara. Dan kita pun maklum dan kita buat tangkapan. Sebenarnya kita pun ada siasatan lain. Sebelum itu kita panggil untuk merekodkan percakapan dia atas satu report yang lain. Dan beliau enggan. Itu saja alasan kita bagi menentukan bahawa beliau enggan, beliau hadir di kita bagi menentukan, dan beliau enggan. Itu saja alasan kita. Beliau enggan. Ada satu report lain yang dibuat tetapi beliau enggan untuk hadir. Itu kalau betul apa yang saya dengar tadi lah. Poinnya tuan-tuan, kan faham dah? Situasinya rupanya dia dekat Mont Kiara. Pergi kat Kedah, minta polis Kedah tangkap. Polis Kedah kata tak jumpa. Telefon dia punya SUSK, setiausaha sulit dia, setiausaha khas dia, kemudian telefon setiausaha politik dia, tak jawab. Telefon dia pun tak jawab. Reject. Jadi kat mana dia kata tak adil tu? Ini menjawab persoalan itulah. Sebenarnya polis tak perlu jelaskan pun benda tu. Kalau polis nak tangkap je, tak ada isu sebenarnya. Tetapi ini untuk nak, orang kata apa, nak meleraikan isu. Kenapa nak pergi ditangkap pagi? Kenapa nak pergi tangkap pagi? Kan? Itu yang berlaku tuan-tuan. Baik. So itulah dia nak compare macam tu tuan. Dia nak compare Kelantan tak boleh, dia nak compare Terengganu tak boleh, dia nak compare Kedah tak boleh dengan Selangor kan. Masa tu dia berceramah dekat Selayang kan, Selayang dengan Dusun Tua ke Selayang macam tu. Kan dia tak boleh nak compare sebab dia tahu kalau nak compare tu dia akan kalah tuan-tuan. Kemajuan yang dibuat di Selangor sejak lebih 3 penggal Pakatan Harapan memerintah ni kan terlalu jauh nak dikomparekan dengan negeri-negeri tersebut. In fact 25% kalau tak silap saya GDP pendapatan negara datang daripada Selangor tuan-tuan. Datang daripada Selangor. Baik, malah bercakap tentang kebebasan bersuara, Fahmi Reza pun bantai juga PN ni. Dia kata apa? Fahmi soal Sanusi, masa PN perintah ada kebebasan bersuara ke? Pereka grafik Fahmi Reza menyindir Muhammad Sanusi setelah menghenti bersah sementara Kedah itu mendakwa negara ini tidak lagi mengamalkan kebebasan bersuara. Fahmi mengulas dakwaan Sanusi yang mendakwa kerajaan menggunakan agensi penguasaan termasuk polis untuk menutup mulut mengkritik. Lepas kena dakwa kat mahkamah tadi, kamu rasa tiada kebebasan bersuara di Malaysia? Cuma nak tanya, masa kerajaan PN memerintah dulu ada kebebasan bersuara ke? Katanya. Fahmi mengingatkan Sanusi dalam tempoh 6 bulan dari Mac hingga September 2021, dia ditahan polis di bawah akta hasutan dan dikenati hadir ke balai sebanyak 7 kali untuk disoal siasat. Katanya pada masa itu dia didakwa di mahkamah kerana menyiarkan poster satira yang mengkritik PAS. Tak malu ke? Lepas dah kena tangkap dan kena dakwa bawa akta hasutan, baru sekarang kamu nak melalak tiada kebebasan bersuara di Malaysia. Lawaklah katanya. Sebab tu saya kata tadi tuan-tuan, bukan masalah kebebasan bersuara tu. Ramai lagi penceramah kat situ tak kena angkut pun, dia kena angkut dia seorang je disebabkan kenyataan tu. Ada satu kenyataan jahat yang dibuat tuan-tuan. Dia kata satu komplot yang dibuat, Sanusi kata satu komplot yang dibuat ialah dia kata nak tunjukkan Anwar itu suka kat perempuan. Dia kata Anwar ni liwat lah, gay lah kan. Suka kat perempuan, konon-konon jadi terlanggar Elizabeth Tan.
konon-kononnya dia minta nombor telefon budak perempuan. Itu sebenarnya komplot tu nak menunjukkan Anwar tu suka perempuan. Komplot. Seolah-olah sebaliknya Anwar nak menyembunyikan bahawa dia itu adalah serong, umpamanya macam tu. Itu dakwaan yang sangat kurang ajar, tuan-tuan. Yalah, kau nak berbeza politik dengan Anwar Ibrahim tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Nak kritik polisi dia tak ada masalah. Tapi sampai ke peringkat itu kau nak berceramah, apa level kau punya ceramah tu, apa level dia sebenarnya? Sebab itu perangai yang sama digunakan oleh walaon-walaon ni. These are the people who are using, yang menggunakan perangai yang sama. Dia body shaming orang, dia kutuk muka orang, hidung orang, gigi orang. Dia kutuk macam tu. Muka orang cini-cini, dia kutuk. Dia tak ada benda dia orang cakapkan, tuan-tuan. Dia kutuk, dia cerita benda yang tak sebenarnya, tak sepatutnya. Dia nak compare, tak boleh. Kan? Dia bawa benda yang tak benar. Cerita palsu, fitnah. Kan? Disebabkan oleh itu juga mahkamah telah memberikan apa ini sebagai gag order. Apa itu gag order kepada Sanusi? Gag order ni adalah satu arahan mahkamah di dalam jaminan tidak dibenarkan membicarakan tentang kes yang sedang berjalan ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya pun ada gag order tersebut. Jadi saya tak boleh cakap apa-apa tuan-tuan nak cakap tentang saya cakap lah. Tapi saya tak boleh cakap dengan apa yang sepatutnya saya kena tentang perkara tersebut. Sebab saya ada pun ada gag order juga. Di atas jaminan saya. Benda yang sama. I cannot say anything. Tapi kita ada jawapan dia. Jangan risau. InsyaAllah. InsyaAllah kita ada jawapan. Pengkhianat yang sebenar adalah mereka yang menutup dan mengurung kita kerana nak sakau duit pada waktu itu. Sampai kita marah, baru dia nak buka parlimen pada waktu itu. Tak apa, yang tu cerita lain. Okey. Dan Salahuddin juga menyatakan pada hari ini bahawa gelombang hijau tidak akan tercetus. Kes Sanusi tak akan cetus gelombang hijau dalam PRN. Amanah yakin pendakwaan terhadap Menteri Besar Kedah hari ini tidak akan menyebabkan gelombang hijau di 6 negeri yang terlibat. Timbalan Presidennya Salahuddin berkata kerana rakyat sedar tindakan mahkamah tersebut dibuat berlandaskan undang-undang negara dan bukan bermotifkan politik. Saya rasa anak-anak muda orang Melayu sebenarnya faham apa akhlak dan budi pekerti orang Melayu yang sepatutnya. Kita tidak rasa menjadi gelombang besar untuk menjadi penyokong tokoh seperti ini. Rakyat boleh menilai dan untuk itu berpeganglah pada prinsip jangan melampau atau melampaui batas. Dia kata. Sama juga macam Anwar Ibrahim kata tadi. Dakwaan tersebut, charge itu bukannya charge menghina Perdana Menteri. Charge itu adalah menghina Sultan dan juga Agong. Menghina Sultan dan juga, itu charge dia. So, kebebasan bersuara bagaimana? Kan? Sedangkan, kalau tuan-tuan ingat, pada tahun 2021, ada seorang pakcik ni didakwa kerana menghina Sanusi. Ditangkap juga pukul 3 pagi, tuan-tuan. Kerana menghina Sanusi. Kena tangkap pukul 3 pagi, ingat tak? Tuan-tuan mungkin tak ingat lah. Tapi saya ingat. Saya ingat tentang perkara tersebut. Di mana pakcik itu, dia buat satu kenyataan yang menghina Sanusi. Bukanlah menghina, dia mengkritik Sanusi. Dia kata something pasal Sanusi. Akhirnya, dia kena tahan di bawah perkara tersebut. Okay. Now, ada yang bertanya tentang isu Lim Guan Eng kan, dan juga Hadi Awang lah. Lim Guan Eng dia kata, terutama Lim Guan Eng. Kenapa Lim Guan Eng tak kena tahan? Kenapa Lim Guan Eng tak kena tahan? So, Ketua Polis Negara, KPN hari ini menjelaskan kes 3R babitkan Sanusi tak sama dengan Guan Eng dan Hadi. Polis Diraja bertindak segera menahan Sanusi dan bukan tokoh lain yang dikaitkan dengan isu 3R berdasarkan keseriusan kes. Ketua Polis Negara berkata walaupun pada dasarnya semua ahli politik terlibat disiasat berhubung isu yang sama, namun masih ada perbezaan satu sama lain. Menjawab soalan wartawan, media khasnya di Bukit Aman, Raziri berkata isu yang melatari kes Menteri Besar Kedah tidak sama dengan bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng serta Presiden. You ada fakta kes Lim Guan Eng kan? You pun ada fakta kes Tan Sri Hadi Awang. Mereka tak ada langsung institusi raja. Berbeza katanya. Okey, jadi berbeza. So dalam hal itu berbeza. Kan? Sebab itu siasatan masih ada, bukan tak ada. Kalau dengar apa kenyataan beliau, siasatan itu ada, masih ada kajian tentang forensik dan sebagainya. Tetapi tak berlaku kata tangkapan lagi kerana keseriusan Sanusi 3 hari itu lebih lebih diutamakan, lebih menjadi satu persoalan. Kerana yang membuat laporan bukan calang-calang tuan-tuan. Yang membuat laporan itu juga adalah siapa? Adalah penasihat, bukanlah penasihat, ialah mereka berada di dalam sultan, di dalam penasihat sultan itu sendiri yang memulakan bicara atau memulakan aduan. Baik, ada yang tanya kenapa
kenapa Sanusi mengatakan bahawa beliau tak tahu pun. Dia tak ada notis tentang tangkapan dia. Number one, tuan-tuan, ni dalam jenayah lah. Ni kes jenayah. Jenayah ni tak perlu notis. Kan? Jenayah tak perlu notis. Okay? Kita kena faham perkara itu. Jenayah tak perlu notis. Tetapi, menurut perkara yang sama juga, Ketua Polis Negara membuat kenyataan. Sanusi ditahan awal pagi lepas semua panggilan polis kena reject. Polis hari ini menjelaskan bahawa Sanusi ditangkap pada awal pagi setelah beberapa panggilan telefon yang dibuat kepada Menteri Besar sementara Kedah itu ditolak. Ketua Polis Negara Razidun Hussein berkata pihak berkuasa pada awalnya meminta bantuan daripada Kedah, Polis Kedah lah, semalam, namun ahli politik terbabit didapati tiada di dalam negeri itu. Jadi kita dengar kenyataan polis berkenaan dengan perkara ini. Okey, kita dengar kenyataan polis berkenaan dengan perkara ini. 2A Akta Sultan dan dia berjamin dua kod berjamin 5,000, 10,000 dan 1,000 dan akan didengar semula. Sekejap.